Real 897 Dainur Faiza. Jikalau abang merindu, buat apa tu kalau rindu? Dan sekarang juga tanpa kita melengah lagi, telah pun kita go live di Facebook Real 897. Saya harap anda dapat menyaksikan ya. Jadi bolehlah lihat wajah Dayang yang jauh di seberang tambak walaupun kita tak boleh ke seberang tambak. Dan tanpa berlengah lagi, kita bersama kerana dah janji kan, janji tu hutang. Kita kena tunaikan. Kita hadirkan khas beranda Dayang Nur Faiza. Hai, Assalamualaikum. Apa Hai khabar? Dayang. Hai. Pasti ramai sangat orang Singapura yang rindu sangat dengan Dayang. Rindu suara Dayang. Dayang pun rindu orang Singapura. Lama tak buat show kat sana. Dah lama dah yang tak berjumpa peminat kat sana. Lama sangat kan? Kali terakhir Dayang di Singapura bila? Rasanya konsert Dayang yang 2 dekad. Yes, itu rasanya kali terakhir di sana. Alamak. Dan itu merupakan di Mediacorp juga kan kat sini? Betul. Yes. At least adalah apa tu Dayang dia taklah rasa lama tapi di jiwa dalam hati Dayang rasa macam lama. Rindu. Pasti. Mereka pun rindu sangat dengan Dayang. Dan jika anda sedang mendengar Real 897, jangan lupa sekarang juga pergi ke Facebook Live. Anda boleh lihat Dayang di sana yang sedang live bersama dengan kami. Dan Dayang, baru 2 minggu lepas saya rasa anda telah pun mengeluarkan album berlagu. And this is so special kerana buat pertama kalinya bukan album lagu-lagu baru ataupun lagu originals, tapi lagu-lagu klasik Melayu. Betul. Dan rasa bertuah kerana Dayang diberi peluang untuk menghasilkan album ini, kerana dapat peluang untuk mengeluarkan album sebegini di mana Dayang mengumpulkan 8 lagu klasik, diberi arrangement yang fresh untuk new generation untuk diorang dengar, yang peluang sebenarnya hasrat yang Dayang dah simpan lama kan untuk hasilkan album yang sebegini. Kalau sebelum ni Dayang pernah keluar dengan album lagu-lagu klasik juga, tapi 15 tahun lepas untuk album Kasih rasanya, kalau tak silap Dayang lah 15 tahun macam tu lah. Tapi kali Dayang selalu dari situ dan selalu simpan hasrat sebab dah sebanyak lagi lagu-lagu klasik yang ingin Dayang ketengahkan, ingin Dayang perkenalkan kembali kepada generasi muda. So kali ini bila dapat peluang, Dayang bersyukur sangat-sangat. Dan yang Dayang paling macam happy, sambutan daripada peminat sendiri untuk album ini sangat-sangat luar biasa bagi Dayang. Sebab kan sebelum Dayang keluar dengan album ni, Dayang risau juga sebab ni lagu-lagu klasik bukan lagu-lagu baru kan. Tapi Alhamdulillah Dayang bersyukur sangat-sangat dengan sambutan dan sokongan yang diberikan kepada peminat-peminat semua untuk album berlagu. Saya rasa Dayang memang tak perlu risau. Dayang kalau nyanyi apa pun. Wah, tak ada lagi macam tu. Thank you. Anyway. Tapi sebenarnya saya bangga kerana bagi saya walaupun saya boleh tahan muda lah. Kita muda. Ya, tapi buat saya sendiri kerana dari kecil saya main violin kan. So saya dah memang biasa dengan lagu-lagu tradisional dan sebagainya. Jadi apabila sekarang ni saya lihat it's like a trend di mana ramai telah pun menghasilkan versi mereka sendiri, berikan nafas yang baru, arrangement yang baru kepada lagu-lagu lama ni. Dan saya rasa bahawa this is great kerana mereka dapat tahu, mereka yang muda dapat tahu lagu-lagu klasik ni. Dan saya sebenarnya terperanjat pasal saya rasa mungkin sebelum Dayang keluarkan berlagu, Dayang keluarkan the single dahulu, Tudung Periuk. Betul. Dan saya putarkan di Ria, saya putarkan, Thank saya rasa you. dan apabila saya putarkan tu, saya beritahu para pendengar, I think this is great kerana mungkin generasi baru yang tak tahu lagu ni akan tahu. Dan selepas tu, saya dapat banyak sangat mesej daripada pendengar. Ada yang dilahirkan pada tahun 70-an, 80-an, semua tak pernah dengar. Ya ke? Dayang pun sendiri pun terkejut juga sebab lagu ni antara lagu popular, lagu Melayu yang popular, dan Dayang diberitahu lagu ini bukan antara lagu Melayu pertama yang dirakam. Itu facts dia di sebalik lagu Tudung Periuk tu. Sebab itu Dayang dapat tahu pun sebenarnya bila Dayang menyanyi untuk closing untuk SEA Games kan, yang lepas Dayang sempat nyanyi lagu ni. Tapi kita akan tahu sebab dia dari filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan, salah satu filem Sumpahan Orang Minyak kalau tak silap Dayang, lagu duet Tan Sri P. Ramlee dan juga Saloma. Walaupun sebelum-sebelum ni ada version-version yang lain. Dan
sekarang ni bila Dayang keluar dengan Tudung Periuk hari tu, ada lagi yang bertanya macam, lagu Tudung Periuk, kenapa tajuk Tudung Periuk? Oh, lepas ni sebab diorang tak tahu yang lagu ni wujud macam tu. Itu yang Dayang Betul. nak. Itu yang Dayang nak orang at least ia menjadi topik untuk orang berbicara, dan lepas tu diorang cari YouTube, lagu YouTube, ini lagu daripada Altan Sibir Ramli. Ini lagu ni. Itu yang Dayang nak jadi topik perbincangan generasi muda, dan juga maybe ada yang generasi saya yang muda juga kadang-kadang pun tak tahu lagu ni kan. Muda yang tak tahu lagu ni kan. So at least kita bawa semua untuk menghayati kembali lagu-lagu klasik ni kan. Macam tu lah. Sebab Dayang pun terkejut, ada masa yang tak tahu. Bukan you je terkejut. Betul. Yang saya lagi terkejut apabila sebelum tu, apabila Faizal and Zizi dengan Ellie Mazlin, mereka keluarkan Empat Dara. And Empat Dara macam pada kita macam semua orang tahulah kan. Tapi ada juga yang tak tahu sebelum tu. Ada yang tak tahu Empat Dara? Yes. Yeah. So I macam so this is really something great tau. Di mana kita macam make it modern, kita make it fresh, dan dengan lagu-lagu the new mixes, inilah cara mereka tahu. Ini sebab tu dia cakap ini salah satu cara Dayang ataupun tanggungjawab Dayang sebagai anak seni untuk mengenengahkan lagu-lagu klasik Melayu yang bukan khazanah kita kan. At least generasi muda secara tak langsung diorang pun bertanya, siapa ini, lagu siapa? At least itu membuka ruang untuk diorang belajar kembali ataupun menghayati kembali lagu klasik ni. Dan seronok dengar bila walaupun orang tak tahu lagu tu, tapi dan seronok at least lagu ni sedap, tak sangka lagu ni lama. Lagu ni telah dicipta berpuluh tahun lamanya. Kita seronok bila dengar diorang berbincang lah. Exactly. Jadi saya rasa kalau seperti ni, Dayang, you should be very, very proud lah kan. Dayang, anda patut bangga sangat dengan usaha anda. Dan saya tahu ini bukan usaha anda sendiri. There's so many people behind this. Saya tahu bahawa segala arrangement telah pun dilakukan oleh Aubrey Suito sendiri. Dan saya nak tahu Dayang, sebenarnya apabila saya terbaca bahawa kalau sekarang ni kita macam modern lah kan. Kalau kita record dan sebagainya memang senang. Kalau tak boleh ambil the whole song, kita patah-patahkan. Kita edit, kita this and that, so much is being done. Tapi saya dengar bahawa dengan rakaman album berlagu, Dayang record secara live dengan musician. Bermakna satu orang salah, semua buat balik. Betul. Boleh tak ceritakan, kerana saya rasa the last time this was being done pada tahun 60-an, 70-an gitulah kan. Lepas tu memang dah modern sangat-sangat, semua rakaman asing-asing. Jadi bagaimana, how was this experience, pengalaman ni buat Dayang? Sebenarnya bila Dayang cakap yang bila Dayang dapat peluang untuk merakamkan album ini, Dayang memang dah satu je Dayang nak request Dayang untuk record album ini secara live macam tu. Tapi dia punya saya cuba, tapi hasilnya saya nak seperti album, sebab ni dikira Dayang punya studio album, tapi cara proses recording itu sendiri Dayang nak live. Memang semua bertanya, are you sure? Dan saya kata, yes, I am sure macam tu. Sebab Dayang nak rasa macam mana, macam you cakap tadi, orang dulu-dulu kalau dia record kan, walaupun kadang-kadang ada silap sikit sana sini, tapi it's normal. Itulah yang buat dia cantik kan. And then the feeling itu sendiri, itu yang Dayang nak. Sebab kalau kita di studio, bila kita record satu lagu, kadang-kadang satu line tu kita boleh repeat sampai 10 kali kerana hendak kita nak kejar sangat kesempurnaan itu sendiri sampai hilang dia punya keikhlasan ataupun feel dia. Itu yang Dayang tak nak untuk album ini macam tu. Sebab bagi Dayang album ni penting sangat-sangat. Dia satu projek khas Dayang. So Dayang nak, sebab Dayang nak memberi penghargaan kan kepada artis lama dan juga lagu-lagu lama ni. So Dayang nak the best. Itu yang Dayang nak. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau didengar dalam album ini mungkin ada nyanyian Dayang sedikit, maybe kalau tak best ataupun tak approve dia asli dia ke. Ada ke? Tak adalah. I don't know kan. Kadang-kadang setengah orang kan. Tapi itu yang Dayang rasa buat dia special. Dan juga bagi Dayang, masa rakaman itu sendiri pun Dayang berbincang dengan Aubrey, untuk satu lagu Dayang cakap Dayang janji Dayang nak record 3 kali saja.
unless Dayang ada buat kesilapan yang tak boleh dimaafkan, kita record lagi sekali. Sebab bagi Dayang, ia melibatkan ramai orang, ramai musicians and crew kan, and then at the same time Dayang shoot music video sekali kan. Dayang tak nak Yang cantik sangat-sangat by the way. oh thank you. Dayang tak nak mengambil masa. So dia sebenarnya it's a challenge untuk semua yang berada di sana. Semua cakap ini kita first time, kita akan cuba sebaik mungkin. Yes, saya pun akan cuba sebaik mungkin untuk menyanyikan lagu ni terbaik yang sebolehnya, sebab lagu-lagu asli susah nak nyanyikan dari segi feel, dari segi penyampaian, sebab lagu ni bahasa dia sangat halus kan. Tata tertib dia lain, etika dia lain bila kita menyanyikan lagu-lagu asli ini. Itu yang saya cuba saya cuba sebaik mungkin, dan mungkin asli saya bukanlah asli yang betul-betul asli yang macam original yang dulu-dulu, tapi saya cuba cara saya tapi tanpa menghilangkan keaslian lagu tu sendiri. Susah. Nak fikir feel, nak fikir live. Dia mencabar minda jiwa perasaan saya lah. Tapi puas hati selepas tu kan? Alhamdulillah saya berpuas hati dengan hasilnya, dan bersyukur sangat-sangat. So nice. Dan yang kita nak tahu mungkin, jadi dalam proses rakaman ni yang anda telah pun katakan susah, pening, fikir. Tapi berapa hari agaknya, dan berjaya ke tidak Dayang untuk merakamkan setiap lagu tu 3 kali je? Ada yang ekstra tak? Ada. Dayang, kita hanya ada 2 hari untuk rekod ke-8 lagu. Betul. Di mana hari pertama dah rekod 3 lagu. Alhamdulillah hari pertama dia berjalan dengan smooth kan, walaupun agak susah, tapi hari kedua tu adalah sedikit macam bila kita buat live kan adalah sedikit yang macam alamak kenapa macam ni, saya pun tiba-tiba lost kan, macam alamak nak cari feel, macam lagu Tudung Periuk tu sebenarnya dah record 3 kali, tapi okay, Dayang masih tak berpuas hati kan. Tapi dia cakap, okay kita habiskan dulu ke 5 lagu, and then after tu sebelum kita habiskan, kita record lagi sekali. Please, bagi Dayang peluang satu lagi untuk lagu ni. So, kita buat. So, antara yang dah record balik adalah lagu yang lebih satu lah, 4 kali Tudung Periuk. Dan juga kalau tak silap Dayang salah satu lagu lagu apa sekejap, tak seindah wajah ataupun kenang daku dalam doamu, sebab lagu-lagu tu feel dia terlalu macam, dia cakap Dayang tak perlu nyanyi perfect, yang penting dia nak sampaikan feel dalam lagu tu, macam tu. So kadang-kadang bila kita terganggu, stres, feel tu tak keluar dan Dayang tak berpuas hati. Alhamdulillah Daddy macam okay, sebelum kita release musicians, kita record 2 lagu ni lagi sekali. So itulah hasilnya. Wow, dan saya tertarik ya. What impressed me the most adalah kerana Dayang kata I don't need it to be perfect. Saya perlu dia ikhlas, saya perlu feel dia sampai, saya perlu datang dari hati, dan saya juga percaya sangat. Pasal audience sekarang tak bodoh. Mereka dengar, mereka tahu ikhlas ke tidak. Kadang-kadang terlalu pandai audience sekarang. Pendengar sekarang terlalu pandai. Sebab tu Dayang rasa macam Dayang kena buat ni betul-betul, sebab bagi Dayang macam dia cakap tadi, ini satu projek yang Dayang impikan, dan Dayang nak buat yang terbaik, projek khas bagi Dayang, and audience sekarang pun macam dia cakap bijak kan. Itu yang macam bagi stres masa Dayang recording tu juga. Betul. Dia kalau dari hati, dia akan sampai terus ke hati para pendengar. Tu yang kita nak kan? Itu yang Dayang cuba untuk album ini. Sebab ni lagu-lagu lama. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang familiar. So penyampaian tu sendiri. Sebab bukan Dayang seorang yang pernah rakamkan kembali ataupun nyanyikan kembali lagu-lagu di dalam album ini. Ramai artis-artis lain yang pernah merakamkan beberapa lagu dalam belagu ni. So apa yang specialnya untuk belagu ni, dia cakap satu adalah Dayang nak live recording, dan kedua Dayang just nak keikhlasan tu sendiri, feel tu sendiri sampai kepada peminat. Dan cakap tak perlu macam cakap tak perlu perfect, tapi feel tu sendiri kena sampai macam tu. Sebab message yang nak disampaikan dalam setiap lagu pun
Macam tu tak. Bahasa lama ni kan sangat indah, melodi dia sangat indah. Kadang-kadang macam lagu Dikirim Jangan Dipesan Jangan, lagu tu sebenarnya dia berpisah, macam marah, merajuk. Tapi cara penyampaian dia kena lembut. Walaupun dia marah tapi dia still kena lembut. Macam lagu Tak Seindah Wajah, lagu ni ditulis berpuluh-puluh tahun lepas tapi lirik dia memberi nasihat dan relevan sampai sekarang. So macam mana Dayang nak sampai ni kan kepada generasi muda. So dari segi penyampaian Dayang lah, itu yang Dayang cuba buat untuk lagu-lagu dalam album lagu. Right. Dan saya rasa segala hasil titik peluh Dayang berhari-hari mungkin stres dan sebagainya. Saya rasa impian anda yang telah pun menjadi kenyataan tu juga sekarang ni menjadi impian orang lain. And I think that's what's so special, kan? InsyaAllah mudah-mudahan, sebab bagi Dayang hopefully lepas-lepas ni mungkin ada artis-artis yang lagi muda akan cuba start cari lagu-lagu klasik. Sebenarnya banyak sangatlah lagu-lagu klasik. Banyak sangat lagu-lagu klasik yang terlalu bagus dan terlalu indah dari segi bahasa, dari segi melodi dan dari segi penyampaian, nyanyian dia. So hopefully lepas ni mungkin tak semestinya kena exactly buat macam Dayang kan. Maybe diorang boleh macam buat yang Empat Dara kan, sesuatu yang baru kan. As long as generasi muda macam tahu asal usul lagu-lagu klasik, lagu-lagu Melayu kita ni macam tu. Mana datangnya lagu-lagu Melayu ni? Macam mana dulu-dulu lagu ni dinyanyikan? Macam mana bahasa yang digunakan? Macam tu lah. Betul. Bahasa mereka especially sekarang ni susah nak cari. Apa dia? Bahasa mereka especially, bahasa dalam lagu-lagu lama tu sekarang nak cari lagu yang menggunakan bahasa tersebut susah. Betul. Yeah. Betul. Dan boleh bagi contoh macam lagu Malamku Bermimpi. Kan orang sudah biasa lagu tu dengan lagu-lagu macam Dayang sendiri sebenarnya pun biasa dengan lagu Awang Tan Sri Pramli dan Saloma. Tetapi kalau tengok bila hari tu Dayang terdengar daripada playlist Datuk Rizaman playlist dia ada satu lagu Malamku Bermimpi tapi version yang original, version Awang Tan Sri Pramli dan juga Nona Asia. Kan? Dayang tertarik sangat dengan version tu sebab bagi Dayang lirik dia memang berlainan sedikit tapi feel dia dan lirik dia begitu, lagu tu macam you merindui seseorang, jatuh cinta dengan seseorang tapi lirik dia betul-betul macam passionate sangat-sangat. You boleh rasa yang dia menyanyi tu dia tengah merindu seseorang. Dayang macam tertarik, dia cakap Dayang nak record lagi lagu ni. Dayang pun balik bernaik bulu roma Dayang cerita pasal lagu ni. Sebab kalau title dia sebenarnya untuk lagu tu yang original adalah Asmara Bergelora macam tu. Kita dengar title pun kita boleh dengar macam passionate-nya orang-orang dulu bila bercinta. Sebab dia berjauhan, sekarang mana ada phone, mana ada WhatsApp. Betul. Kan? So bila bercinta tu, bila merindui kita boleh rasa diorang betul-betul rindu macam tu. Sebab tu Dayang macam Dayang nak record lagu ni, Dayang nak version yang ini. Walaupun asing sedikit, ada yang tanya kenapa Dayang tukar lirik, kenapa. Tak, itulah the original version of Malamku Bermimpi. Itu dah jadi topik perbincangan diorang juga. So at least Dayang boleh introduce kan kepada generasi baru. So mungkin lepas ni diorang tahu siapa Nona Asia kan, siapa Awang Tan Sri Pramli semua orang tahu, Saloma orang tahu. Tapi macam Nona Asia, segelintir generasi baru ni still tak berapa familiar kan. So at least dengan ada album ini diorang boleh macam siapa ni? Lagu ni Anian. Lirik dia, cara diorang menulis macam macam syair lah macam tu. Betul. Kita dengar tu macam rasa sangat. Kita boleh rasa menusuk kalbu. Dayang rindu peminat kan? Rindu peminat kat Singapura kan? Boleh tak kita minta Malamku Bermimpi sikit? Boleh sangat. Saya cuba ya. Okay. Sekarang ke? Ready ke? Kita ready. Okay, I'm ready. Okay. Malamku bermimpi dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela. Kulihat putra tersenyum menentang, asmara bergelora dengannya serta. Itulah dia. Oh man, Dayang, saya
Dengar, saya macam nak Mhm. berdiri kat jendela, tunggu siapa nak datang ke hero mana kan? Saya pun tunggu. Kan lirik dia boleh boleh rasa kita merindui seseorang. Wow, amboi. Absolutely. Tapi lirik dia satu, feel dari suara Dayang lagi satu. Oh, thank you so much. Saya cuba nyanyi sedekat yang boleh macam Nona Asiah Hmm. nyanyi. Sebab kalau kita dengar pun macam sebenarnya macam advance ni dari segi feeling diorang, dari segi lirik diorang, dari segi arrangement diorang, macam Dayang sangat-sangat kagum lah. Hopefully ini bukan last album klasik Dayang sebab banyak sebenarnya lagu-lagu seperti ni yang ingin Dayang ketengahkan. Right. Dan kalau kita beralih daripada berlagu kepada mungkin kerjaya Dayang as a whole, sepanjang perjalanan Dayang memang banyak sangat yang telah pun Dayang lakukan dan kalau tadi Dayang sebut bahawa hopefully this is not your last classic album, begitu Betul. juga kita nak sabar. Mungkin lepas ni Dayang buat lagu album klasik je. Lama. InsyaAllah, why not? Kalau ada Why rezeki not? kan. Tapi sebenarnya sekarang pun Dayang tengah cari lagu material untuk album ataupun single terbaru lah. Masih lagi mencari. Tapi Right. pada masa ni, dengar dulu berlagu. Dan Dayang, saya nak tahu, kalau kita singkap perjalanan Dayang, kalau kita suruh, let's take you back mungkin 20-25 tahun lalu. Kalau anda berpeluang untuk mengatakan sesuatu kepada macam 18-year-old Dayang yang baru memula, baru nak start, apa antara perkara yang anda ingin sangat-sangat beritahu beliau? Wow. Nampak Apa tak ada yang baby? heavy ni? Bagi Dayang just be strong. Sebab kalau dulu sebagai seorang penyanyi ataupun selebriti ni orang tengok kita nampak macam glamorous, kita nampak macam happy, senang, macam tak ada masalah dalam dunia kan. But sometimes orang lupa yang kita ni juga manusia biasa. Ada juga masalah, ada seperti manusia biasa. Kita makan, kita minum semua kan. Tapi masa tu Dayang ingat macam aku nak jadi penyanyi, sampai kadang-kadang kita lupa yang perjalanan sebagai anak seni ni bukan senang kan. So kalau lah Dayang boleh cakap, be strong and ready for anything macam tu. Sebab banyak sangat benda dalam perjalanan kerjaya Dayang, banyak sangat benda yang Dayang rasa macam unexpected macam tu. Wah, oh ya ke? Macam ni. And then especially orang sekeliling kita. Kalau kita salah bergaul, kalau kita salah pilih kawan, memang akan bukan straight dia ke kiri ke kanan kita nanti. Itu je lah. So dalam hati tu kena strong lah. Itu saja, dan juga mental tu kena strong. Itu yang dia nak cakap. Sebab dulu kita muda, kita just nak excited. Excited sangat nak jadi penyanyi. Itu je kita fikir. Tapi bagi Dayang walau apa pun Dayang takkan tukarlah Dayang punya journey. Sebab bagi Dayang pahit ke manis tu, itu semuanya yang mengajar Dayang sebagai Dayang Nur Faizah hari ini. Dan bagi Dayang, setiap perjalanan Dayang, hari-hari Dayang adalah satu proses pembelajaran hingga ke hari ini, dan Dayang takkan stop, Dayang rasa. InsyaAllah. I love that. Dan saya rasa apa yang telah pun anda katakan tu akan banyak membantu mereka yang baru nak bermula, ataupun mereka yang sedang mencari jalan mereka. Boleh ke tak boleh ke, nak buat ni ke tu ke. I think they will learn a lot from you, Dayang. Hopefully, insyaAllah. Saya pun happy kalau ada yang rasa terinspirasi ke apa. Sebab bagi Dayang, semua tu lain-lain orang, lain-lain kisah dia, lain-lain cabaran dia kan. Setiap orang ada susah senang dia. Tapi yang penting adalah kekuatan diri sendiri dan macam mana cara kita handle. Dan jangan just apa-apa pun bagi Dayang, family Dayang tetap ada bersama Dayang. Family amat penting. Family adalah nombor satu dalam hidup kita. Diorang sentiasa susah senang kita, diorang sentiasa berada bersama kita. So jangan sesekali lupa family. Itu je. Dan Dayang, kalau kita tahu kan, mungkin sekarang ni with social media, kita ada macam anak-anak muda sekarang, mereka nak mulakan kerjaya, mereka nak keluarkan lagu ni senang. Pasal semua kat internet. Tak payah buka laptop pun, dengan telefon bimbit je. Itulah Dayang jealous. Sebab sekarang ini terlalu senang kan. Banyak sangat platform untuk diorang start macam mana. Dan yang Dayang jealous juga kalau kita tengok generasi baru ini, diorang macam dah tahu
diorang punya confidence, diorang dah tahu direction macam mana diorang nak dalam diorang punya career Betul. sebagai seorang penyanyi. Confident Kan? sangat tau. Confidence sangat-sangat. Dah cakap, kenapa aku tak macam dulu? Apa yang diorang makan ni? Kan? Nak share lah macam tu. Kan? Diorang dah tahu bila diorang keluar dengan walaupun first single ever kan diorang, tapi direction tu kita dah nampak. Oh, ini penyanyi yang macam ni. Ini direction dia. Kalau dulu Dayang just nyanyi apa orang bagi. Kan? And slowly Dayang baru tahu sebenarnya okay, ini yang Dayang nak sebenarnya. Ini yang Dayang sesuai dengan suara Dayang macam tu kan. Tapi itulah, kalau kita nak dulu nak keluar satu album, lepas tu nak keluar first single, second single, kena buat promo. Diorang tak perlu. Just maybe shoot dengan phone ataupun record kat rumah and then just blast dalam dalam Social IG media. senang je. So diorang patut macam rasa bertuah. Dan tapi at the same time jangan ambil ringan, sebab kadang-kadang senang dia juga ni, senang juga nanti benda tu akan hilang macam tu. Itu je lah. It's true. Saya rasa walaupun mereka have their advantages, tapi saya rasa juga kadang kita takut cepat naik, cepat turun. Kita takut. Ya, sebab tu kadang-kadang jangan terlalu gairah membuat keputusan ataupun sampai asalkan keluar macam tu kan. Bagi Dayang kadang-kadang benda tu kita kena duduk dan fikir juga. Walaupun senang tapi kita kena duduk fikir betul ke tak ataupun berbincang. Berbincangkan pun selalu satu benda yang bagus kan bagi Dayang, especially dengan media masa sekarang ataupun social media sekarang kan. Kadang-kadang once you dah post ataupun once you dah keluar, susah you nak tarik balik kan. Sebab tu kena berhati-hati juga. Jangan ikut perasaan. Perasaan kena datang dengan fikiran kita juga macam tu. Kadang-kadang itulah jarah muda kan. Kadang-kadang dia terlalu mengikut perasaan. Kadang-kadang benda tu boleh menaikkan kita dengan cepat, tapi at the same time kalau kita salah langkah pun cepat juga dia akan menarik kita. Macam tu. Dia turun naik tu senang je macam tu. Correct, betul. Tapi apa yang saya nak tahu, kerana Dayang, you started sebelum era ni dan sampai ke hari ni dah masuk era ni, Dayang masih bertahan dan masih relevan, dan saya rasa ini merupakan usaha yang it's amazing lah kan. Pasal kalau kita nak keluarkan lagu, kalau kita nak dapatkan kerja, apa saja kerja, nak mulakan kerja tu senang, tapi untuk sustain tu yang susah. Oh, itu memang susah. Dayang datang dari dua era kan, daripada yang macam bukan cara sekarang yang semua dengan media sosial. Dulu kita dari zaman kaset, zaman kaset, dah ada kaset, dan sempat merasa kaset. CD, Walkman. Kan, benda-benda macam tu. Tapi Dayang rasa bertuah sebab Dayang sempat merasa kedua-duanya. Walaupun sekarang ini Dayang lebih kita kena evolve juga, kena belajar cara-cara orang muda berinteraksi dengan fans. Dayang kena juga guna social media. So Dayang rasa bertuah dapat merasa kedua-dua, rasa tua pula, dapat rasa kedua-dua era macam tu. Tapi still walaupun sekarang semua dengan era digital platform, digital release apa semua, tapi kan kadang-kadang perasaan deep down tu dia rasa kalau tak keluar dengan physical album, physical copy tu, rasa macam tak complete. Macam tu. Sebab tu alhamdulillah untuk berlagu pun Dayang release juga. Sebenarnya plan asal dia nak release digital sahaja. Tapi oleh kerana Dayang rasa macam ada permintaan yang tak sangka ada permintaan untuk physical copy. So kita release juga. Tu yang saya nampak and I was like, ada album. Ada, tapi sangat-sangat limited dan kita buka sekejap untuk pre-order hari tu dan alhamdulillah sambutan sangat-sangat menggalakkan. Walaupun cakap saya tak ada CD player lagi dah, tapi saya nak simpan juga. Kan? So macam okay, at least ada juga yang nak walaupun sangat-sangat limited, tapi dah yang berterima kasih lah. Tapi buat masa sekarang memang dah tak adalah kalau nak dapatkan kena dapat di iTunes ataupun just stream semua digital platform lah. Macam tu. Alamak, jadi kalau yang belum tahu sebelum ni tapi nakkan album tu dah tak boleh lah. Apa dia? Kalau yang sebelum ni tak tahu pasal the digital dan hard copy, tapi diorang nak sekarang dah tak boleh. Buat masa ni dah tak ada.
Sebab memang betul-betul sangat-sangat limited. Jadi buat masa sekarang kalau siapa-siapa yang bertanya tu, yang dah membeli tu terima kasih. Kan boleh enjoy maybe dalam kereta. Kalau tak ada CD player, just simpan. Laptop maybe ada ke tak. Tapi yang tak boleh nak dapatkan, dan minta maaf sangat-sangat, memang buat masa ni belum ada lagi. Tapi boleh just stream lah ataupun iTunes kan. Boleh lah. Mereka akan, jadi kalau yang nak tu mungkin kena follow Dayang. Tunggu. Mungkin kalau ramai yang minta, Dayang buka lagi. InsyaAllah. Dayang, kalau ramai yang minta, berusahakan. That's right. Dan Dayang, terima kasih sangat-sangat kerana bersama saya dalam AG Studios pada hari ini di Ria. Kita macam terkilan lah, tak dapat berjumpa secara empat mata. Kalau biasanya semua akan masuk studio kan. Tapi dah Dayang pun setahun suka. kita tak ada live guest. Itulah, tapi kita akan nantikan hopefully dalam masa, in the terdekat lah, masa terdekat kita dapat ke seberang tambak. Kita kat Singapura pun tak minta jauh. Kita nak pergi Johor je. Kan Dayang pun mendoakan semoga semua ni akan cepat-cepat beransur pulih lah. Sebab kan Dayang pun asyik macam ni tak best. Kita nak bersua kan. Nak bersua lagi rasa. Betul. Dan buat mereka yang belum lagi tahu, anda boleh dengar album Berlagu Dayang, 8 buah lagu klasik telah pun beliau rakamkan semula ya. Kesian Dayang pening 2 hari terfikir untuk rakamkan secara live bersama dengan musicians. Dan juga adakah kesemua 8 akan ada video juga? Pasal sekarang saya lihat cuma beberapa saja kan yang video dia dah keluar. Yes. Untuk peminat-peminat Dayang, nantikan setiap minggu music video dalam album ini akan keluar. Ke-8 lagu ada music video. Tapi jangan pula tanya kenapa baju sama, background sama, makeup sama, rambut sama, sebab kita shoot live hari tu kan. Dia cakap tadi at the same time Dayang record dan shoot music video sekali. So dia akan sama dan memang dia akan banyak tutup mata sebab nak fokus feel dan juga nyanyian Dayang. Tapi music video ni lebih kepada Dayang ingin berkongsi the journey of berlagu dan juga kongsi the moment yang Dayang rasa macam Dayang nak share bersama peminat. So nantikan setiap minggu kalau nak tahu next apa dalam IG Dayang ada di situ dengan date dan lagu dia. Setiap minggu nantikan di YouTube. Wah, dia kasih sikit-sikit dia ulur sikit, setiap minggu sikit. Tapi sebelum kita tinggalkan ya Dayang, terima kasih kerana bersama kami. Saya lihat di sini komen ramai sangat yang telah pun kata Dayang rindu this and that. Mereka yang mengatakan nak album tapi dah tak ada, maaf. Alah, macam dia cakap tadi, I'm so sorry kan. Tapi anyway, terima kasih dengan sambutan ini dan sangat-sangat terharu. Apa-apa komen, feedback yang semua positif ke negatif, semua dah yang terima. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum Dayang tinggalkan anda, Dayang, sebelum ni saya tahu saya belum beritahu anda, tapi kita nak minta sikit. Boleh tak? Takut pula nak minta. Apa dia? Kalau sebelum ni, saya rasa sebulan lalu sempat kita berbual. Dan saya tanyakan kepada Dayang, berikan sepanjang 9 album Dayang ni, berikan saya 3 buah lagu yang paling Dayang sayang sangat sampai hari ni. Ingat tak? Ingat sangat. Tapi kita minta 3. Tengok punya main violin tu. Tengok punya main violin tu. Thank you so much. Saya ambil tu dan saya untuk promo buat hari ni, I thought okay, I will do a cover lah of all the 4 songs. Tapi Thank you. Pasal kita ada Dayang sekarang, boleh tak Dayang kasih kita snippet of all the 4 songs? Okay, you kena ingatkan apa lagu-lagu yang okay, Dayang kata yang paling Dayang sayang first of all is Hakikat Cinta. Pasal yang merupakan lagu single Dayang pertama. Okay, dah boleh nyanyikan tu sedikit. Okay. Pedihnya semalam masih ku terasa, luka yang berdarah mengalir kesakitan, hati yang kecewa menangis sedih dihiris pilu. Nasib baik ingat lirik dia. Saya dengar Dayang nyanyi, saya macam dia telan CD ke? Alah, thank you. Tapi
Cinta dulu kaset Kaset ada, CD ada. Okey, dan lagu keduanya dah ingat tak? Yang lagi 3 apa? Di Pintu Syurga ada kan? Yes. Lelaki Tak Agung. Yes. And satu lagi apa? Seandainya. Of course, Seandainya Sudah Cinta. Okay, dah nyanyi Seandainya Sudah Cinta dulu. Okay. Okay. Rindu nan membara, menyala dan membelai jiwa, tiada berteman, sepinya berpanjangan. My favorite. Thank you. Okay, next. Di Pintu Syurga. Okay. Okay. Sebab jap. Dayang tengah asyik berlagu kan. Dalam kepala Dayang. Di Pintu Syurga. Kenapa dalam kepala Dayang lagu Lelaki Tak Agung sekarang ni? Pun boleh. Dayang nyanyi Lelaki Tak Agung. Okay. Cinta lelaki teragung membuat aku berbahagia, kaulah kekasih di dunia dan di syurga. Lelaki Tak Agung. Abang-abang dengar hati tu macam dak-duk je Dah lah Dayang panggil Lelaki Teragung, nyanyi macam gitu pula. Alah. Okay, dan yang terakhir sekali. Okay. Di Pintu Syurga. Dah ambil Okay. yang last kot sebab dalam kepala dah terus. Doaku kasih kita bersua di pintu syurga. Wow. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Dayang. Kita ucapkan all the best. Kita tak sabar untuk berjumpa dengan Dayang, untuk mendengar Dayang nyanyi secara live. Mungkin selepas ni saya pasti Dayang pun tak sabar buat persembahan secara live. Jadi kita nantikan. Tak sabar sangat-sangat. Dan sebelum Dayang pergi tu, kata-kata terakhir buat para peminat ada tak? Dayang just nak mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada peminat-peminat Dayang. And thank you to you untuk hari ini. Kerana memberi sokongan kepada Dayang dari dulu hinggalah sekarang. Dayang harap sokongan itu akan berterusan untuk berlagu, dan sokongan itu sendiri secara tak langsung memberi Dayang satu semangat ataupun memberi motivasi kepada Dayang untuk sentiasa memberi yang terbaik untuk peminat-peminat Dayang. Sekali lagi terima kasih dan Dayang sayang kamu. Terima kasih sekali lagi Dayang. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan album berlagu. Jangan lupa nantikan Dayang keluarkan video sikit-sikit setiap minggu satu. Yes, jangan nantikan lupa. setiap minggu ya, hujung minggu. Dan kita nantikan juga perkembangan terkini anda selepas ni. Mungkin anda telah pun sebut tadi a new single coming up, dan kita tahu juga bahawa Dayang juga aktif dengan kolaborasi dengan lagu X Miss You dan sebagainya. Jadi kita tak sabar. Dayang pun tak sabar. Jangan lupa stay safe semua. Stay safe dan kita berjumpa lagi. Terima kasih Dayang. Jumpa lagi. Thank you. Bye.